Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dapat kita dipertemukan di petang yang indah ini, hari Rabu 25 November 2020, di dalam webinar Mufti Bicara Falak, anjuran Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. Tuan-tuan yang dimuliakan, seperti yang kita tahu, ilmu falak moden pada hari ini sudah pastinya diasaskan oleh satu ilmu silam daripada kalangan ulama-ulama ataupun pakar-pakar falak. Pada petang ini kita akan membincangkan satu tajuk yang khusus mengenai ulama-ulama Islam ini, ya, dan juga akan dikupas oleh salah seorang pakar di dalam bidang falak itu sendiri daripada negara kita, iaitu Profesor Madya Dr. Baharudin bin Zainal. Tajuk webinar Mufti Bicara Falak pada hari ini ialah Naskah Patikiraan dan Khazanah Ilmu Falak oleh Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin. Tanpa membuang masa lagi, adalah lebih baik saya menjemput Profesor Madya Dr. Baharudin Zainal untuk bersama kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Ganu okey, Prof? Awak. Bercuti Prof. ini. Boleh Prof bagi intro sikit berkenaan tajuk kita pada petang ini? Ya. InsyaAllah pada petang ini saya akan membincangkan mengenai naskah patikiraan. Walau bagaimanapun saya tidak akan pergi kepada huraian demi huraian. Sebaliknya saya memilih beberapa huraian yang penting yang perlu ada pada pengetahuan pegawai-pegawai haiwan falak dan juga orang awam, serta selepas itu saya akan bincangkan mengenai khazanah dalam bentuk pungutan koleksi persendiriannya di Arkib Negara Malaysia. Ya. Okey, terima kasih Prof. Baik, bagi para penonton di luar sana, sekiranya mempunyai persoalan mengenai topik kita pada petang ini, janganlah malu, janganlah segan, ajukan di ruangan komen dan saya akan share di webinar kita pada petang ini dan akan dijawab secara langsung oleh Profesor Madya Dr. Baharudin Zainal, insyaAllah. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya persilakan Prof Bahar untuk meneruskan webinar pada petang ini, insyaAllah. Silakan. Okay. Dah nampak skrin ya? Tak nampak dah, Dok. Skrin belum ada lagi. Okey, baik. Dah ada dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammi bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Terima kasih bagi kepada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan, terutamanya kepada moderator pada petang ini, Ustaz Ridwan, yang saya rasa jarang saya bersua sejak beliau tamat belajar tahun 2012 di UNIZA. Jadi pada petang ni giliran Ustaz Ridwan untuk menjadi moderator pada tajuk ini. Tajuk yang saya akan bincangkan yang telah dipersetujui bersama ialah Naskah Patikiraan dan Khazanah Ilmu Falak Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin. Walau bagaimanapun
saya tidaklah akan membincangkan secara terperinci sebagaimana saya nyatakan dalam pendahuluan tadi. Kalau tuan-tuan lihat di skrin sekarang ini adalah naskah berkenaan. Semasa perbincangan, kalau saya yang mengendalikan ceramah, saya akan membezakan di antara naskah nadir dengan manuskrip. Manuskrip itu ialah bertulisan tangan. Selepas daripada teknologi manuskrip, para ulama kita telah mula mencetak. Sama ada dengan cetakan batu atau cetakan stencil dan sebagainya, maka itu menjadi naskah nadir. Dan nadir itu kerana ianya sesuatu yang sukar untuk ditemui lagi. Jadi bagi saya, khazanah manuskrip dan naskah nadir hampir sama dia punya nilainya kepada khazanah bangsa dan sebagainya. Cuma kita suka merujuk kepada manuskrip sebab hasilnya lebih asli. Bila orang nak salin daripada manuskrip ke naskah cetak, mungkin ada berlaku kesilapan dan sebagainya. Walau bagaimanapun dengan adanya naskah nadir, naskah cetak, ilmu dapat berkembang lebih luas. Ingat, apabila penjajah Belanda pertama kali menjejakkan kaki ke negeri-negeri alam Melayu, langkah pertama yang dibuat oleh penjajah Belanda adalah menerbitkan kamus Indonesia Belanda dan menerbitkan mencetak Injil dalam bahasa Indonesia. Begitu pentingnya teknologi cetakan kerana ianya boleh disebarluaskan kepada masyarakat mengikut objektif mereka. Jadi ini adalah gambar Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin. Gambarnya ketika berusia 20-an dan 30-an. Beliau sebenarnya adalah seorang tokoh yang terkenal di negara kita. Manakala anaknya Tun Hamdan adalah tuan yang terutama yang diperlukan negeri Pulau Pinang sebelum ini, dan merupakan pegawai tinggi kerajaan, iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Jadi Syekh Tahir ini adalah berasal daripada Sumatera, daripada tanah tinggi Sumatera. Kemudian berhijrah ke banyak-banyak tempat untuk menyebarkan ilmu, menetap di Pulau Pinang, kemudian akhirnya menetap di Kuala Kangsar. Okey. Kalau kita lihat kepada jaluran intelektual Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Tahir Jalaluddin seangkatan dengan Haji Umar Ismail Nuruddin, pengarang kitab Syamsul Fatihah. Syekh Nur Al-Fatani. Syekh Nur Al-Fatani, kalau tidak silap saya, pengarang kitab Kifayatul Mahtaj, kitab fiqah. Dan Haji Abdul Latif Tambi Al-Malakawi, seorang tokoh ilmu falak dari keturunan Malbari, India Muslim, dari Melaka. Kemudian kesemua mereka ini mendapat pendidikan terus daripada dua orang tokoh ilmu falak yang berasal daripada alam Melayu tetapi bernaung duduk di Masjidil Haram di Mekah, iaitu Syekh Ahmad Al-Fadhani dan Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Jadi Syekh Ahmad Al-Khatib ni adalah sepupu kepada Syekh Tahir. Jadi mengapa Syekh Tahir awal-awal dah pergi ke Pergi ke Mekah kerana sepupunya ada di sana. Dan sepupunya mempunyai suatu jawatan yang penting di Masjidil Haram. Imam bagi mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Kalau kita lihat, kita selusuri sejarah di sekitar tahun 50-an ke bawah, Masjidil Haram itu akan diketuai oleh imam-imam mengikut mazhab. Dan mazhab Syafi'i dipilih ulama daripada alam Melayu ini, iaitu Syekh Ahmad Abdul Latif Al-Khatib Al-Minangkabawi. Selain daripada itu, tokoh ini juga banyak menghasilkan buku. Syekh Ahmad Al-Khatib, bukunya yang popular ialah Alam Al-Isab bi Ilmi Al-Isab. Alam Al-Isab bi Ilmi Al-Isab.
Itu Syekh Ahmad Al-Khatib. Kemudian di punya kelilingnya adalah berkaitan dengan Nukhbatul Bahiyah. Nukhbatul Bahiyah. Kemudian Syekh Ahmad Al-Fatani, Ahmad juga, Ahmad Al-Fatani, orang Fatani, pun seorang ulama yang hebat, mengarang banyak buku-buku mengenai ilmu falak. Di antaranya ialah menyalin risalah fi amali rubu' mujayyab yang saya dapat buktikan bahawa risalah fi amali rubu' mujayyab ini adalah naskah daripada Siti Al-Maridini yang disalin semula oleh Ahmad Khatib. Jadi guru-guru pada Syekh Tahir ini hebat. Orang yang hebat, orang yang memang melahirkan ahli-ahli falak Nusantara, ahli-ahli falak alam Melayu. Dan di antara tokoh-tokoh lain yang berada sezaman, hampir sezaman dengan Syekh Tahir ialah Syekh Abdul Rahman Tok Gudang Al-Fatani. Syekh Abdul Rahman Tok Gudang Al-Fatani ini dia banyak berkhidmat di Johor. Dan saya menjumpai satu naskah nadirnya, Risalah Darul Az-Zaman, yang satu-satunya nadir. Dan menurut Syekh Wan Muhammad Sawir, naskah yang ada pada saya itu adalah satu-satunya yang beliau sendiri tidak temui. Risalah Darul Zaman, Darul Zaman, mengenai takwim, dan dibuat sempena sambutan Jubli Perak Sultan Ismail Johor. Kemudian Syekh Abdul Fahim, ahli falak yang terkenal, namun saya tidak menjumpai apa-apa penulisan tentangnya. Syekh Muhammad Jamil Jambik adalah tokoh falak Indonesia. Syekh Zubair Umar Al-Jalani, tokoh falak Aceh, dengan bukunya Khulasatul Wafiyah yang banyak saya rujuk, yang banyak saya buat petikan-petikan. Dan yang lain adalah Haji Nur bin Ibrahim, Datuk Mufti Haji Nur Ibrahim atau Datuk Mufti Haji Nur Penambang, Mufti Kelantan, dan mengarang kitab yang amat popular, yang amat nadir dan hebat, iaitu kitab Pilihan Mistika. Jadi kitab ini saya dapat salinan yang asal daripada anak murid kepada Ustaz Haji Nur, Datuk Haji Nur, iaitu Tuan Haji Abdul Rahman Saleh. Tuan Haji Abdul Rahman Saleh itu guru saya, guru yang mengajar saya rubu' mujayyab. Dan beliau menghadiahkan saya naskah asli Pilihan Mistika. Itu susu galungnya. Jadi selepas daripada generasi kedua itu ada generasi yang ketiga, seperti yang saya sebutkan tadi, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Saleh dan juga Haji Makhir Taib nanti. Nanti kita akan hurai pada peringkat akhir. Okey, sumbangan intelektual Syekh Tahir. Syekh Tahir banyak menekankan kepentingan aplikasi sains dalam ibadat. Bayangkan pada era 1930-an, di mana kuasa penjajah begitu mendesak. Para ulama amat mengawal tentang pengaruh-pengaruh luar, baik dalam pendidikan yang bukan agama ataupun pendidikan agama. Dan ketika itu juga berlaku konflik kaum muda dan kaum tua. Bagaimana Syekh Tahir Jalaluddin hendak menekankan mengenai aplikasi sains dalam ibadat. Kalau dalam buku Martin yang buat dia buku Kitab Kuning Indonesia tu, dia menekankan bahawa kaedah sains ini dinyatakan sebagai kaedah baru aplikasi ibadat. Okey. Kemudian bagaimana bila kita nak mereformasi, kita nak mengaplikan, menggunakan sains dalam ibadat, kita perlu mendidik masyarakat. Masyarakat yang telah terdedah dengan kaedah lama, dengan kongkongan daripada ulama-ulama lama, maka sudah pasti Syekh Tahir menghadapi masalah untuk melakukan reform, pembaharuan terhadap sistem pendidikan berkenaan. Bukan sahaja reform dari segi topik-topik yang perlu diajar, juga reform daripada kaedahnya. Bolehkah ulama muda ini mendekati ulama-ulama tua? Bolehkah kaum muda ini mendekati kaum-kaum tua? Boleh tak berlaku asimilasi? Boleh tak berlaku kompromi demi untuk memastikan bahawa
ibadat itu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Jadi sumbangan lain Syekh Tahir ialah melakukan inovasi pengamalan falak secara praktik, iaitu beliau menulis, beliau menyebarkan, beliau mengkritik dan beliau mengetuai pengamalannya. Itulah apa kita kata adalah daya intelektual. Itu adalah budaya intelek yang ada pada Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin. Dan beliau juga meletakkan ilmu falak ni, mengapa beliau bertupus lumus meletakkan ilmu falak pada kedudukan yang tinggi? Kerana bagi beliau itu adalah bagi memenuhi kaedah usul fiqh, tidak sempurna sesuatu yang wajib melainkan dengan ilmu falak itu. Maka beberapa perkara dalam syarat sah solat, menentukan kiblat, masuk awal waktu dapat disempurnakan, dan beliau mengetuai pengamalannya. Dan Syekh Tahir juga akan dikenali sebagai seorang ulama yang telah berjaya menghapuskan pengaruh ilmu bintang, ilmu tanjim dalam epistemologi ilmu falak. Jika sebelumnya masih ada lagi unsur-unsur tanjim dalam ilmu falak, kalau kita lihat pada manuskrip, tidak boleh elak daripada adanya unsur-unsur tanjim. Tetapi Syekh Tahir dia telah melakukan satu reformasi dengan menolak campur tangan ataupun unsur-unsur ilmu tanjim ataupun ilmu astrologi. Dan sebenarnya Syekh Tahir ada buat lima naskah buku dengan tajuk, dengan judul yang ada kompilasi, yang ada binding, ada 5. Yang tidak ada binding dan sebagainya ada lebih kurang 250 bahan. Berbagai bahan yang saya temui pada tahun 1990 bila saya pergi ke Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur. Kali pertama apabila saya bekerja di UNIZA dan saya bekerja di KUZA, dan saya dapat kebenaran untuk pergi ke sana. Semasa saya belum bekerja, saya tidak berjalan mencari bahan. Tapi apabila saya sudah bekerja pada tahun 90, saya mula mencari bahan untuk mengajar. Dan dalam koleksi berkenaan, dalam surat persendirian Syekh Tahir, dapati pelbagai bahan. Kemudian selepas itu saya ada pergi 2 kali lagi untuk mendapatkan bahan-bahan, dan saya rasa saya perlu pergi sekali lagi untuk mencari bahan lain. Keistimewaan naskah Fathikiraan. Tajuknya ialah naskah Fathikiraan, setebal 6 terbitan tahun 38. Berbanding dengan Nukhbatul Takrirat. Nukhbatul Takrirat itu lebih kurang sama kandungannya dengan Fathikiraan, tapi Nukhbatul Takrirat itu dalam bahasa Arab. Nukhbatul Takrirat tahun 1936, tapi Fathikiraan pada tahun 1938. Hanya selepas 2 tahun naskah bahasa Arab beredar, dan beliau dapati bahawa penerimaan masyarakat terhadap naskah Arab ini agak kurang. Maka Syekh Tahir telah berhubung dengan seorang ahli ilmu Melayu yang amat terkenal, Pendeta Za'bah, untuk membantunya menterjemahkan Nukhbatul Takrirat ke bahasa Melayu yang baku, ke bahasa Melayu yang indah, dalam bahasa Melayu yang boleh diterima oleh masyarakat Malaya ketika itu. Bagi saya, bahasa Syekh Tahir dalam Fathikiraan amat indah. Dan saya pada mulanya saya tak perasan dalam khutbah kitab tu Syekh Tahir ada menyatakan bahawa penterjemahan itu dilakukan dengan bantuan Za'bah, Pendeta Za'bah. Hanya selepas 5 atau 6 tahun selepas tu bila saya teliti balik, baru saya jumpa nama Pendeta Za'bah. Dan dalam Fathikiraan ini, ia merupakan pembaharuan dalam kaedah hitungan falak di alam Melayu. Syekh Tahir telah menggunakan kaedah munajimin, masih munajimin. Sebelum ni pun munajimin, tapi penyelesaian munajimin sistem per-60-an dengan bulannya, bulan burusnya, dengan darjah burusnya, dengan hari atau darjah burusnya, dengan jam burusnya, dengan saah burusnya, dengan minit burusnya, ia menjadikan pengiraan begitu sulit. Dan Syekh Tahir melakukan satu inovasi dengan menukarnya kepada sistem perpuluhan, iaitu memperkenalkan logaritma. Begitu juga kalau kita lihat kepada, oleh kerana kita ni pengaruh Eropah, tidak boleh dinafikan. Macam saya sendiri pun, saya belajar matematik pengaruh Eropah, saya belajar
ilmu ukur pengaruh Australia, kerana guru saya itu atau Profesor Tuan Haji Hamid Tahir itu adalah belajar di Australia dan buku yang dibawa itu adalah buku daripada Australia sama British sama. Jadi matematik ukur, matematik astronomi yang terdedah pada saya adalah matematik Eropah. Tapi apabila lihat kepada apa yang dinyatakan oleh Syekh Tahir, pada peringkat awal saya menyatakan bahawa Syekh Tahir meniru daripada buku Eropah. Tetapi setelah saya membacakan alasan Syekh Tahir, beliau berkata bahawa Eropah mendapat ilmu daripada Islam dan dia, Syekh Tahir, mengambil semula untuk kegunaan Islam di alam Melayu. Itu kata-kata yang Syekh Tahir, tapi saya tak perasan di mana kata-katanya itu. Okey, jadi dalam Patikiraan ada penjelasan sebagai satu buku saintifik lah. Kalau sebelumnya, kitab sebelumnya hanya bercakap secara naratif saja. Perbincangan umum saja, tidak ada rajah, tidak ada apa. Dan saya nampak kitab yang pertama yang ada lukisan rajah sebagainya adalah kitab Alam Al-Husab fi Ilmi Hisab. Buku Syekh Ahmad Al-Khatib. Benar buku pedoman bahagia pun ada rajah-rajah tapi kurang. Tapi pada masa Syekh Tahir dia banyak ada rajah dan sebagainya. Okey, dan susunan bagaimana Syekh Tahir menyusun tajuk urutan subtopik itu bagi mencapai matlamat. Bermula dengan apa? Teori, bermula dengan geografi, bermula dengan pengenalan hitungan, bermula dengan pengenalan jadual, kemudian mula melakukan hitungan dan latih tubi hitungan. Dan beliau juga dalam Patikiraan saya melihat bahawa amat jujur dan bersanad dengan meletakkan perhargaan pada guru-gurunya. Nama guru-gurunya seperti yang saya dapat nukil dalam kitab Patikiraan, gurunya Syekh Muhammad Abi Fadal ini adalah guru matematik yang terkenal di Mesir dan beliau mengambil ilmu mengenai hitungan kiblat daripada Syekh Muhammad Abi Fadal. Dan seorang lagi adalah tokoh ulama yang terkenal, Syekh Muhammad Yusuf Al-Khayyat, yang pernah menjadi Syekhul Islam Kedah di sekitar awal 1910 dan meninggal di Pulau Pinang dan ada kuburnya berhampiran dengan USM di Bayan Lepas, di Bayan di Gelugu, makam Syekh Muhammad Yusuf Al-Khayyat tu. Lihat bagaimana mereka datang ke alam Melayu, menyebarkan ilmu, menjadi mufti, mengajar ilmu falak dan akhirnya dikebumikan, ditanam di sini, tidak dibawa balik sebagainya. Begitu juga di mana beliau Syekh Tahir telah memberikan penghargaan pada seorang guru geografi yang diberi nama Zainal Abidin. Itu ada dinyatakan dalam halaman 21 tak salah saya dalam Patikiraan. Okey, ini kandungan Patikiraan. Patikiraan ada 8 bab utama yang dinamakan huraian dan 30 subtopik. Dan dia bermula dengan khutbah kitab. Dalam khutbah kitab inilah kita tahu tentang objektif penulisan Patikiraan. Dalam khutbah kitab inilah kita dapat lihat budaya intelektual yang begitu tinggi. Mengapa beliau nak menulis Patikiraan? Kerana semasa beliau cuba menyampaikan hitungan falak dengan sistem munajimin, beliau dapati masyarakat sukar nak menerimanya. Sistem munajimin, yang tadi saya beritahu, sistem munajimin itu dia bermula dengan bulan, burus, kemudian sa'ah, yaum, hari, sa'ah, lepas sa'ah minit. Jadi pengiraan dia agak rumit dan banyak gunakan jadual dan sebagainya. Jadi Syekh Tahir kata, orang yang nak belajar ni jadi mantul, jadi malas nak belajar ilmu falak ni, banyak sangat kiraan. Jadi beliau kata, aku mesti cari jalan. Aku mesti mencari jalan untuk melihat keadaan yang lebih mudah. Dan akhirnya dalam kembaranya yang kedua, kembaranya yang pertama ke Mekah, kembaranya yang kedua adalah ke Kahirah, beliau pergi itu untuk mencari ilmu. Saya tak ingat berapa lama beliau pergi, dan di sanalah beliau banyak dapat
dia terpengaruh dengan matematik Islam Eropah di sana, dan beliau bawa balik. Dan kalau tak silap saya ialah beliau tulis draft cara-cara hitungannya, sebahagian daripada kandungan partikiraan ni semasa atas kapal, semasa belayar tu dia menulis. Hebat. Kalau kita masa belayar mabuk laut lah apalah, hebat ulama ni. Dan partikiraan perlulah digunakan bersama dengan satu buku lagi, iaitu jadual-jadual partikiraan yang setebal 33 halaman. Okey. Aritmetik logaritma, saya tidak akan pergi huraian demi huraian, tapi saya akan pergi pada skop-skop tertentu. Jadi untuk makluman bahawa ini adalah kali ketiga saya membentangkan tajuk berkaitan partikiraan. Kali pertama tahun 2005, 2006. Semasa Jabatan Mufti Pulau Pinang dia buat munakasyah mengenai Abdullah Fahim dan Syekh Tahir. Itu saya bentang dalam bentuk PDF saja. Tapi pada Syawal lepas saya ada bentangkan di bawah anjuran Persatuan Pendidikan dan Falsafah Malaysia. Itu saya pergi chapter demi chapter sebab dia tajuk dia adalah tujuan untuk analisis buku. Tetapi pada hari ini saya pergi kepada tajuk-tajuk yang khusus dan sebagainya. Pertama, aritmetik logaritma. Walaupun dikatakan bahawa logaritma itu berasal daripada kaedah matematik yang dihitung oleh Al-Khwarizmi, saya belum dapat kepastian lagi bukti. Cuma bukti secara yang umum yang tidak kukuh bagi saya untuk menyatakan bahawa perkataan logaritma ini berasal daripada perkataan nama Al-Khwarizmi. Walaupun ada, tapi perlukan satu pembuktian. Jadi oleh kerana susahnya sistem munajimin, maka Syekh Tahir telah memperkenalkan logaritma. Kalau kita lihat kaedah log ni kaedah putih. Tapi kita balik kepada apa yang Syekh Tahir kata tadi, bahawa sebenarnya kaedah logaritma ni kaedah Islam dibawa balik ke Eropah melakukan inovasi, dan Syekh Tahir membawa baliknya semula ke alam Melayu sebagai sumber matematik Melayu, sebagai sumber matematik Islam Eropah. Jadi Syekh Tahir memperkenalkan kaedah hitungan menggunakan sifar logaritma, dan beliau mengakui bahawa beliau menggunakan sifar logaritma, buku log yang digunakan oleh sekolah ketika itu. Tahun 1930-an, sekolah-sekolah di Malaysia, sekolah-sekolah elit lah, sekolah-sekolah Inggeris, telah ada subjek matematik dan telah ada penggunaan logaritma. Jadi Syekh Tahir beritahu bahawa secara terus terang dalam usahanya nak memperkenalkan kaedah hitungan menggunakan logaritma, beliau menggunakan sifar buku sekolah. Ini bukan bermakna bahawa ulama alam Melayu tidak ada jadual sendiri. Saya telah mengumpulkan beberapa jadual matematik, di antaranya daripada Tuan Guru Haji Abdul Aziz Pendang, yang saya dapat jadual jaibnya, jadual sinusnya. Jadual sinusnya, kemudian dalam Khulasatul Wafiah pun ada jadual, dalam Pilihan Mestika pun ada jadual, tetapi agak terhad. Jadi kalau nak gunakan secara umum, maka itulah yang Syekh Tahir memperkenalkan kaedah logaritma. Apa itu kaedah logaritma? Ia memudahkan operasi hitungan. Kalau kira kali, kira darab, macam mana? Kalau nombor biasa, 5 kali 5, 100 kali 100, 2000 kali 1000, amat mudah lagi. Tetapi apabila pengiraan melibatkan darjah saat dalam sistem per-60-an, dalam sistem yang melibatkan nisbah, maka operasi aritmetiknya menjadi sulit. Maka diperkenalkan hukum logaritma, iaitu kira darab menjadi kira campur, kira bahagi menjadi kira tolak, dan seterusnya. Jadi sebelum kita boleh mentahqiq partikiraan, sebelum kita boleh mengeluarkan rumus sebenar ilmu falak, matematik, geografi daripada partikiraan, kita kena hadam, kita kena mahir mengenai rumus hitungan ini. Saya bernasib baik kerana saya belajar ini semasa SPM. SPM dahulu, jadi
agak mudah untuk saya memahami ya. Saya tak pasti dalam sukatan pelajaran sekarang subjek logaritma ni masih ada atau tidak. Ya, kalau kita lihat, kalau sinus satu sudut dibahagi dengan sinus satu sudut, penyelesaiannya mungkin sulit, panjang. Tetapi dengan logaritma, dia tukar nombor sudut tadi dan nisbah tadi, ditukar kepada sinus sudut tadi kepada log, ditukar sinus sudut yang di bawah kepada log dan dia tolakkan. Bila dia tolakkan, dia nak dapat darjah balik, dia cari anti-log. Kesemua itu dilihat pada sifir sahaja. Okey, kita ambil contoh. Kita ambil contoh macam mana ayat logaritma yang dinyatakan dalam partikiraan. Kemudian saya berperanan. Saya berperanan untuk menjelmakannya kepada rumus. Jadi persoalan di sini, asalnya rumus itu adalah bersifat deskriptif atau rumusnya bersifat kuantitatif, bersifat formula, bersifat bertata tanda. Mengapa rumus dinyatakan dalam bentuk ayat? Misalkan kita lihat pada ayat ini dalam rumus kiblat, kalau tak silap saya, dan tolak barang mana yang diambil daripada zil aras buka. Tolak barang mana dan ambil kaus yang baki daripada log tangent itu, maka ialah simpanan pertama. Ini untuk mengira sudut kiblat. X itu simpanan pertama. Macam mana kita nak memahamkan? Dan tolak barang mana yang diambil dari zil ar. Dari zil ar. Zil ar tu, zil tu tangent. R tu ardu balat tu latitude. Jadi tangent latitude. Kemudian ambil jabiah pencukup bagi jarak antara dua tol. Jabiah, jayib sinus. Ma baina tulaini. Beza tol antara dua tempat. Antara dia tulis itu pencukup, tamam, bukan baina, tamam. Pencukup bagi jarak antara dua tol. Jadi 90 tolak beza tol. Kita dah dapat beza Malaysia, longitude Malaysia, longitude Mekah, kita dapat satu nilai, kita tamamkannya daripada 90. Jadi itulah rumus yang timbul. Itulah rumus yang timbul. Jadi macam mana kita memahami ini? Macam mana sistem pendidikan dulu, murid-murid boleh menerima daripada ayat yang bersifat naratif ni, bersifat perihalan ni, mereka boleh melakukan penyelesaian ni kalau mereka dibantu oleh guru dan sebagainya. Jadi oleh kerana masa-masa saya mentahqiq partikiraan, tidak ada guru, ia bergantung kepada pemahaman kita. Ingat, semasa kita berusaha untuk mentahqiq, mengadaptasi sama ada naskah nadir atau manuskrip, langkah paling utama ialah kita mesti merupakan orang yang pakar, yang mahir tentang benda yang kita nak sembolkan tu. Benda yang kita nak timbulkan tu, kita kena mahir. Kalau nak sembolkan mengenai kiblat, kita kena faham semua sudut kiblat trigonometri. Baru kita boleh baca manuskrip dan kita boleh tahqiqkannya. Okey. Kemudian istilah-istilah dalam partikiraan. Jadi Syekh Tahir Jalaluddin, dia banyak gunakan istilah Arab. Kemudian dia beri penjelasan. Dia ada rajah. Dan dia tunjukkan dalam penggunaan. Semasa saya mula-mula belajar Rubuk Mujayyab, saya mula mempelajari kitab-kitab Arab. Oleh kerana saya ni tidak tahu bahasa Arab, saya berangan-angan membaca sesuatu naskah Arab. Tetapi selepas saya hadam partikiraan, saya memahami istilah-istilah yang terdapat dalam partikiraan dan ianya membantu saya semasa mentahqiq manuskrip dan juga sukuan sinus. Sukuan sinus itu di antara adaptasi yang saya buat semasa saya membuat kajian penyelidikan dalam PhD, kerana ia berkaitan dengan kegunaan falak dalam ibadat. Begitu juga dengan ayat-ayat deskriptif yang lain. Jadi saya mengetahui Tol Asyam tu apa.
Al-mail tu apa? Gaya irtifak. Semasa guru mengajar saya rubuk berjaya, dia ada bagi tahu. Tapi penjelasan tu 60-70%. Tetapi sebaik sahaja membaca parti kiraan, pengetahuan kita menjadi lebih baik dan sebagainya. InsyaAllah saya akan terangkan setiap sesuatu ni bila sampai kepada raja-raja berkenaan. Okey. Kemudian seterusnya dibincangkan astrometri yang pertama, dia bercakap mengenai burus. Huraian yang kedua. Huraian yang pertama tadi pasal logaritma. Huraian yang kedua, dia bukan bab, dia menamakan huraian. Dia pasal pada menyatakan tol matahari dan gaya istifaknya. Maknanya dalam bab yang kedua ni dibincangkan mengenai tol matahari, dia bincangkan mengenai mile, dia bincang mengenai gayah. Bahasa Melayu dia apa? Dia bincangkan mengenai longitude matahari, dia bincangkan mengenai ketinggian matahari yang maksimum ketika tengah hari, dan dibincangkan mile. Oh, susunan tak betul. Membincangkan longitude matahari, membincangkan mile matahari, sudut istiwa, dan membincangkan gayah. Nanti kita akan lihat hubungan macam mana. Dan di sini dia bagi tahu tentang kedudukan burj. Lama burj tu dan kedudukan burj itu yang melalui kepada daerah Ma'dal, iaitu Ma'dal An-Nahar. Ma'dal An-Nahar ni kalau dalam glob bumi, Ma'dal An-Nahar ni adalah khatulistiwa. Kalau di glob sistem khatulistiwa, ia adalah khatulistiwa bumi. Ma'dal tengah-tengah, penyama siang dan malam. Kita kata garisan khatulistiwa lah. Okey. Dan di mana kedudukan burj? Di mana kedudukan burj? Apa peranan burj ni? Peranannya bukan sebagai ilmu bintang 12 seperti yang dalam kitab Abu Masyar Al-Falaki, tapi kegunaannya ialah mengenai tempoh masa itu digunakan untuk menjadi sukatan bulan. Satu bulan Syamsiah mengandungi 29 hari, 30 hari, 31 hari diambil daripada jumlah hari yang direntasi bagi sesuatu zodiak. Dalam astrometri moden, bintang keseluruhannya, 88 burj keseluruhannya, daripada beribu-ribu bintang dibahagikan kepada 88 burj. Daripada 88 burj dibahagikan kepada 12 yang berada pada belt, pada laluan matahari, itu menjadi zodiak. Walau bagaimanapun dalam tamadun Islam tidak ada perbezaan antara zodiak dengan burj. Kalau kau nak tahu burj mana yang menjadi laluan matahari, kau kena hafal syair dia. Syair. Tapi dah cikgu saya kata syair, saya ikutlah syair. Kalau ikutkan almarhum Tuan Haji Abdul Rahman Saleh, dia suruh saya hafal syair tu. Saya tak hafal pun. Tak boleh nak pergi. Tapi saya tahulah nama-nama burj berkenaan. Hamar, Sul, Hud, sebagainya. Kadang-kadang terbawa silap. Okey. Jadi kegunaannya, kalau kita tahu Hamal nombor 1, Sur nombor 2, Hud nombor 3, Hud ikan, Jemina nombor 4, tu kita kena tahu 1, 2, 3, 4. Sebab dalam sistem munajimin, Hamal 1 kali 30, Taurus 2 kali 30, 60 darjah. Hamal bermula dengan 0 darjah, Taurus bermula dengan 30 darjah, Hud bermula dengan 60 darjah. Begitulah seterusnya. Jadi kita kena tahu, kita kena hafal. Okey, geometri ufuk tepatan. Ini seterusnya. Apakah yang dimaksudkan sebagai Ma'dal An-Nahar, iaitu daerah nisfu An-Nahar? Bagi satu gambaran ufuk, nisfu An-Nahar itu ialah kawasan yang menghubungkan di antara utara, atas kepala atau zenit, dan selatan. Bila kita berdiri menghadap utara, garisan tersebut melalui zenit atas kepala kita dan ke selatan, itu adalah daerah nisfu An-Nahar. Separuh. Mengapa separuh? Kerana daripada terbit ke terbenam. Maaf. Daerah nisfu An-Nahar ini ialah khid zawal. Kaedah yang menentukan utara
zenit selatan yang membahagi dua, timur dan barat. Tu khat nisfu an-nahar. Kemudian dua kutub ufuk, dairatul ufuk, ada ufuk, kemudian khatul masyriq wal magharib. Khatul masyriq wal magharib ini ialah timur barat. Jadi ada yang, jadi ufuk kita ni, daerah kita ni dibahagikan kepada satu permukaan tanah, ada utara selatan, ada timur barat. Jadi kesemua ini nanti akan digunakan semasa perbincangan-perbincangan hitungan waktu solat nanti. Dan garisan yang di antara utara dan selatan dinamakan khatul nisfu an-nahar atau khatul zawal. Meridian. Utara, zenit, selatan itu adalah khatul zawal, garis tengah hari, garis utara selatan. Itu sebab garisan itu dinamakan nisfu an-nahar, separuh siang. Bila matahari berada pada meridian, itu adalah tempoh separuh siang. Okey. Dan okey, koordinat matahari. Tadi kita beritahu koordinat matahari ialah longitude. Longitude tu kalau dalam parti kiraan dia gunakan tol. Tetapi dalam manuskrip dia guna istilah darjah burus. Darjah burus. Jadi matahari bergerak satu hari satu darjah. Jadi satu pusingan 360 darjah. Benda ada lebih 5 darjah tu para penghitung tu dia akan bagi-bagilah 5 darjah daripada 360, dia boleh bagi-bagi. Jadi tu sebab dalam rubuk menjayab kadang-kadang kita gunakan kataan tarikh burus atau kita gunakan darjah burus. Adapun tol matahari itu ialah jauh matahari pada titik amal. Titik amal ni titik rujukan. Dalam moden pun titik amal, dalam keadaan tradisi Islam pun titik amal. Dan pada titik pertemuan dairatul ma'dal an-nahar itu khatul istiwa. Khatul istiwa, langit bagi dua, dairatul ma'dal ma'dal an-nahar tu dibagi dua. Kalau matahari ada kat situ, siang dan malam sama panjang. Sebab namakan ma'dal an-nahar. Satu bulatan kemudian bertemu dengan ekliptik daerah falak abursh. Persilangan itulah yang menjadi rujukan bagi takwim. Jadi dimulakan mengira longitude matahari bermula daripada rujukan titik amal tadi. Manakala mile pula ialah berapa jauh ia terangkatnya ia daripada daerah ma'dal an-nahar, daripada khatul istiwa tadi ke utara atau ke selatan. Jadi walaupun Syekh Tahir menerangkan definasi, itu sebab saya kata naskah parti kiraan ni banyak membantu saya. Apabila saya tidak boleh membaca naskah Arab, tapi bila saya membaca parti kiraan, saya boleh memahami memahami semula apa yang tertulis dalam bahasa Arab berkenaan. Okey. Jadi diterangkan mengenai definisi darjah burus, definisi mail matahari, iaitu mail matahari berapa terangkatnya matahari tadi daripada ma'dal an-nahar, daripada khatul istiwa, atas atau bawah. Dan itu dalam parti kiraan, benda itu ada dalam jadual, tak perlu kira. Yang kita nak kira waktu solat, longitude matahari ni tetap. Jadi dia buat dalam 4 jadual. Tahun pertama, tahun kedua, tahun 3, tahun 4. Tahun keempat, tahun keempat lah, dia ada beza sikit. Jadi kalau kita bermula tahun 2000, ada yang menggunakan jadual yang keempat, 2001, 2002, 2003. Dan itulah cara kita mengambil jadual Atul Asyams. Di mana kita nak kiraan, kita nak menggunakan longitude matahari. Itu ada dalam parti kiraan. Sebenarnya menjadi tradisi dalam almanak, dalam zik, Samawi, maklumat ni ada. Kita guna ke tak guna ke atau kita ada pilihan lain, itu bergantung kepada cara kiraan kita. Kalau boleh, kalau ada pelajar yang berminat, boleh mengkaji mengenai longitude matahari yang dinyatakan dalam parti kiraan dan kita lihat dengan hitungan moden. Seterusnya dibincangkan mengenai hubungan ma'il dengan gaya. Si ma'il dengan si gaya.
Suami isteri ke apa ni? Mail tu istiwa, sudut istiwa, declination. Ghayah tu titik puncak, jarak puncak. Apa beza ghayah dengan zenit? Zenit tepat atas kepala. Zenit tepat atas kepala. Tetapi daripada utara, atas kepala ke selatan ada garisan meridian. Khaid an-nahar atau khaid zawal. Bila matahari terbit, berada pada garisan berkenaan, itu dinamakan ghayah, titik ghayah. Jadi dalam setahun ada banyak titik ghayah. Dalam setahun kemungkinan titik ghayah itu berada tepat dengan zenit. Itu yang kita namakan istiwa azam. Ya? Jadi apa hubungannya? Ia bergantung kepada mile. Bergantung kepada sudut istiwa matahari. Kalau sudut istiwa matahari bersamaan dengan ardul balad, latitude, maka ghayah itu berlaku di zenit. Masa lain, ghayah itu berlaku di utara atau ghayah itu berlaku di selatan. Itu hubungan dia. Dan kita perlu mendapatkan nilai ni untuk kira waktu zuhur, untuk kira latitude. Dalam buku Syekh Tahir tu, dia ada bagi tahu cara nak kira latitude. Maksudnya, kita sampai satu tempat, konon-kononnya kita tak tahu latitude tempat tu berapa. Jadi langkah yang pertama ialah kita ambil, kita rosot, kita mengintai-intai ghayah. Nak intai ghayah macam mana? Tak apa ghayah tak pakai tudung tak apa. Yang ni ghayah ini adalah posisi matahari. Nak dapatkan ghayah macam mana? Dengan mengintai-intai. Rosot panggil. Iaitu kita cerap matahari sampai matahari yang paling tinggi. Lepas paling tinggi rendah balik. Yang tinggi tadi ghayah. Kita dapat tingginya, maka kita nak tentukan waktu zuhur pun boleh, kita nak tentukan ardul balad pun boleh, latitude pun boleh. Itu ada dinyatakan dalam parti kiraan. Kalau nak belajar betul-betul, kena ada kursus yang lain. Okey, pergi kepada kaedah hitungan dalam parti kiraan. Mendapatkan nisfu kaus dan waktu-waktu solat. Nisfu kaus itu ialah separuh lengkungan. Nisfu kaus an-nahar, separuh lengkungan siang. Mengapa separuh? Lengkungan tu separuh dah. Daripada terbit ke terbenam, itu dah kaus dah. Tapi kita kena ingat, semasa kita menggunakan robot itu berbentuk suku. Suku daripada separuh pergerakan siang dan malam. Itu sebab dinamakan nisfu kaus. Jadi nisfu kaus ini sebagaimana ghayah tadi, ia bergantung pada mile. Ada ketikanya ghayah itu tinggi, ada ketika ghayah itu rendah. Bermakna ada ketikanya nisfu kaus itu panjang lengkung itu panjang, ada ketika panjang lengkung itu pendek. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Kesannya pada kehidupan kita, ada ketika siangnya panjang, ada ketika siangnya pendek. Kalau matahari ada utara, mel utara, ghayah jauh di utara, siang panjang, malam pendek. Kalau mel berada selatan, siang pendek, malam panjang. Jadi itu sebab kita kena tahu kaus ini kalau menurut Syekh Tahir. Dan dijelaskan juga beberapa kaedah mengenai grafik waktu solat. Dan yang paling popular ialah waktu subuh lah. Waktu subuh, mengapa Syekh Tahir letak 17? Yang Kelantan ikut 17 itu ada dalam parti kiraan yang tahun 90-an orang tak peduli. Orang tak peduli tentang perkara ini. Bila mereka menjalankan kajian, mereka mula mendapatkan bahan untuk membantu, menyokong dapatan mereka dan sebagainya. Okey, seterusnya dalam hitungan tadi, selepas daripada grafik tadi, mendapatkan nilai fadl ad-dair. Fadl ad-dair itu apa? Sudut jam. Sudut jam itu ditarifkan ialah berapa jauh engkau tu matahari daripada khaid nisfu an-nahar, daripada meridian. Matahari itu berapa jauh engkau tu matahari berapa jauh. Bila berapa jauh daripada meridian, ia mempengaruhi fadl ad-dair. Kalau matahari ada pertengahan langit, fadl ad-dair dia adalah besar, sudut T tu, sudut pada ad-dair. Semakin tinggi matahari, fadl ad-dair semakin kecil. Sehinggalah matahari berada ketika istiwa, fadl ad-dair adalah kosong.
sebab matahari berada di istiwa. Geometri inilah yang membentuk banyak perkara dalam hitungan falak. Boleh kira latitude, boleh kira panjang boleh kira sudut rayahnya, boleh semak mail matahari, boleh tentu waktu zuhur. Jadi itu adalah dinamakan segitiga astronomi. Dan dalam segitiga itu ada 3 elemen. Elemennya ialah ardu balad dengan tamamnya, elemennya ialah irtifaq dengan tamamnya, jarak zenit, mail dengan tamamnya. Itu yang ada dalam segitiga tersebut, 90 tolak pi, 90 tolak sudut istiwa, 90 tolak h. Mengapa 90 tolak? Sebab ukuran asal daripada ufuk, bila dari zenit ia menjadi tamam. Jadi berdasarkan ini, waktu solat dikira berdasarkan kedudukan matahari dari istiwa. Begitu juga dalam zaman moden, bila kita kira waktu solat, kita kena cari waktu istiwa dulu. Lepas kita dapatkan waktu istiwa, kita cari T. Nak cari T macam mana? Itu sudut dia. Rumus dia. Walau bagaimanapun, dalam naskah partikiran, rumus yang digunakan agak panjang. Rumus yang digunakan adalah rumus analogi Napier, bukannya rumus cosinus. Tetapi sekarang ni dalam buku saya, dalam 2 buku saya tu, untuk mengira hour angle, saya mencadangkan supaya digunakan rumus cosinus. Ia lebih mudah. Tetapi dalam partikiraan, semasa saya mengadaptasinya, saya dapati bahawa sudut hour angle itu didapatkan dengan kaedah analogi Napier. Saya kata Napier sebab saya belajar daripada buku buku Mackey, buku Mackey. Dan guru saya pun dia rujuk pada buku Mackey. Tetapi apabila Dr. Marofah dia buat buku mengenai sejarah aeronautik Islam, analogi Napier ini sebenarnya adalah rumus Abu Bakar Al-Buzjani. Awal kurun ke-10. Kurun ke-10 ni sebaya dengan Al-Biruni. Awal lagi analogi ini telah dijumpai. Tetapi bila orang putih ada tempat ni menjadi nama dia. Okey. Kemudian kita dalam partikiraan, ayat-ayatnya bersifat deskriptif. Dalam usaha untuk memahaminya, saya kena jelmakan kepada rumus. Ini yang sampai bermimpi-mimpi, saya pernah cerita. Saya bermimpi seseorang jumpa saya dalam tidur, tunjukkan apakah makna Al-Daud Al-Asyarah itu. Bila bangun, ilham tu datang, Alhamdulillah boleh selesai. Ini tahun 2006 dululah. Bila belajar manuskrip, dia kadang-kadang tertidur bersama dengan manuskrip. Tertidur sambil memikirkan apakah yang cuba disampaikan oleh ulama berkenaan dalam kitab berkenaan. Sampai kita tertidur dan akhirnya kita kadang-kadang dapat ilham. Alhamdulillah. Itu ilham, bukan tak ada apa-apa. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi yang ni betul. Dan seterusnya kiraan sudut kiblat, samtul kiblah. Dinyatakan pada huraian yang ke-7. Ingat buku ni dia ada 8 huraian. Huraian kedua sampai ke-6 tadi pasal salat. Saya tak pergi lebih lanjut sebab kalau nak pergi dia kena ada satu khusus khas. Tetapi orang akan bertanya, apa guna kita tahqiq, kita gunakan partikiraan sebagai rujukan sedangkan kita sudah ada banyak buku. Dia kata buku Dr. Bahar pun ada tahun 2004. Ilmu falak Dewan Bahasa ada kaedah hitungan dah. Kemudian dalam buku Kemajuan Ilmu Falak tahun 2019 pun ada kaedah hitungan epok. Apa lagi kita nak gunakan partikiraan? Apa lagi kita nak gunakan partikiraan? Buang masa. Sebenarnya kita gunakan partikiraan macam tadi, macam saya beritahu lah. Saya nak belajar istilah-istilahnya, step by stepnya, supaya apa-apa perkara yang berlaku yang saya jumpa pada manuskrip, insya-Allah boleh dileraikan. Jadi terpulanglah pada pengkaji tu, kalau dia rasa dia hanya nak tahu, nak buat programming, nak buat inovasi mengenai hitungan, dia tak boleh cari dalam partikiraan, dia cari dalam keadaan moden sebagainya. Dia boleh buat inovasi, dia boleh buat programming dan sebagainya. Tapi kalau dia nak melihat
bagaimana perubahan naratif ini berlaku daripada deskriptif, daripada perihalan kepada kuantitatif, kepada rumus yang ada tata tanda. Itu macam kerja saya ni, kita perlu menjalankan kajian. Kemudian seterusnya dalam bab yang uraian yang ketujuh ialah bercara mengenai kiblat. Kiblat ni dinyatakan dalam tiga bab. Definisi kiblat sama, iaitu arah daripada Malaysia satu stesen ke Mekah. Itu tidak berubahlah definisi tu. Walaupun bila kita membaca definisi pada partikiraan dan manuskrip, ayatnya amat susah. Samtul kiblah itu ialah sepotong daripada lengkungan ufuk negeri. Ufuk negeri ada sepotong. Yang dicari samtul kiblah padanya antara tempat pertemuan ufuk dengan daerah Ma'dad An-Nahar. Ufuk dengan Ma'dad An-Nahar. Ma'dad An-Nahar tu timur barat tercatat saya. Dan pertemuan negeri yang dikendaki dengan samtul kiblah padanya. Payah kita nak faham. Tetapi kita telah tahu apa itu arah kiblat. Arah daripada satu tempat ke Mekah dan sebagainya. Kalau kita bayangkan glob bumi, dia adalah glob bumi membentuk satu segitiga juga. Segitiga mana? Segitiga stesen kita, segitiga kutub utara, kedudukan titik kutub utara dan kedudukan Kaabah. Membentuk tiga segitiga dan adalah rumusnya. Dan dalam partikiraan dijelaskan kaedah hitungan arah kiblat dalam tiga kaedah. Satu kaedah Ridwan Effendi, kaedah bahariyah dinamakan, kaedah bahariyah, kaedah laut, kaedah pelaut. Zik almarhum Ridwan Effendi, kaedah bahariyah. Kemudian kaedah Syekh Abu Fadal. Dan yang ketiga, saya minta maaf. Yang pertama tadi bukan bahariyah, yang ketiga bahariyah. Yang pertama ialah kaedah Ridwan Effendi. Saya dapat tahkikkan bahawa kaedah dalam Ridwan Effendi itu ialah kaedah menggunakan dua rumus, iaitu rumus cosinus dan rumus sinus. Rumus cosinus untuk dapatkan irtifak H, dah dapat H baru kita dapat Q, sudut ke Mekah. Okey, yang kedua partikiraan muka 25 dan yang ketiga ialah kaedah bahriyah, kaedah yang digunakan oleh pelayar laut. Kaedah inilah yang ditunjukkan oleh seorang yang bernama Zainal Abidin, guru geografi di Penang Free, yang dinyatakan dalam halaman 21 buku Syekh Tahir. Okey, penentuan ini penting, penentuan garisan utara selatan. Kerana maklumat akhir pengukuran adalah untuk mengetahui pendanaan di padang. Semasa kita membincangkan aplikasi falak, ia bermula dengan hukum hakam, pendalilan, kemudian teori, kemudian hitungan. Bila hitungan dia berakhir dengan cerapan di padang. Syekh Tahir dia tidak meninggalkan pengguna bukunya tu, dia tidak meninggalkan umatnya dengan data saja, tapi dia beritahu secara praktiknya bagaimana nak mendirikan panjang mihrab tu, nak design masjid, nak design musallah berkenaan. Itu juga dinyatakan dalam kitab partikiraan. Pertama kita kena berdasarkan apa? Kaedah tongkat, kaedah ni nama kaedah tongkat istiwa. Kalau saya tak pasti istilah tongkat istiwa tu siapa yang popularkan. Mungkin saya tak pasti. Tahun 80-an saya masa menulis saya mula gunakan, atau dalam buku Indonesia digunakan perkataan tongkat istiwa. Tapi dalam kebanyakan manuskrip Melayu dia namakan kaedah peta bayang. Kaedah peta bayang, iaitu kita membuat bulatan, cacakkan tiang dan kita ambil sentuhan sebelum istiwa dan selepas istiwa. Kita ambil waktu sentuhan. Konsepnya ialah tempoh waktu sebelum sentuhan dengan selepas sentuhan bagi satu bulatan, bagi jejari yang sama adalah pembahagi dua bagi satu garisan tepat. Tadi kita bercakap mengenai sudut jam kan? Sudut jam bagi penandaan B, sudut jam bagi penandaan T, bayang jatuh di pinggir barat, bila matahari berada di barat, bayang jatuh di timur. Itu adalah berdasarkan T yang sama, hour angle yang sama. Bila berdasarkan hour angle yang sama, iaitu istilahnya ialah sebelum istiwa, selepas istiwa, maka bayang itu akan menyentuh pada bulatan.
pada jejari yang sama. Maka pembahagi dua itu ialah garisan timur barat. Okay. Dah dapat timur barat nak buat apa? Syekh Tahir ada mencadangkan 3. Mengapa Syekh Tahir letakkan kaedah penentuan utara selatan ni, kaedah tongkat istiwa ni, kaedah peta bayang ni penting. Kaedah peta bayang ni ada pada semua naskah nadir Rubuk Mujayyab. Termasuk yang manuskrip, termasuk yang dalam manuskrip yang terulung, manuskrip yang terlama. Risalah fi amali Rubuk Mujayyab. InsyaAllah kalau keadaan mengizinkan, mungkin saya cuba nak membukukan itu. Dia ada mengenai jihad arba'ah. Bagaimana jihad arba'ah itu dapati melalui penentuan garisan utara, selatan, timur, barat. Pertama, kita nak tahu jihad arba'ah. 4 petak tu. Supaya kita boleh tahu di mana arah kiblat kita. Dengan syarat konon-kononnya kita dah tahu dah sudut kiblat berapa. Yang kedua, sebab kita guna kompas. Kompas kita tak betul. Maka kompas tu perlu diletak pada garisan utara selatan tadi. Sepatutnya kompas itu membaca 0 darjah atau 360 darjah pada garisan utara selatan. Tapi kompas kita membaca 10 darjah, bermakna kompas kita sudah kena tolak 10 darjah. Error. Ada error. Ada selisih, ada gangguan. Itu yang Syekh Tahir ajar. Dan saya dapat tahu banyak tempat orang yang menggunakan kompos Prisma, dia tidak pernah menyemak baseline ini. Baseline ini boleh ambil pada mana-mana baseline Jabatan Ukur. Boleh ambil pada RO RO Balai Cerak pun tak apa. Asalkan garisan tu ada azimut. Kita baca azimut berapa. Dalam peta Jabatan Ukur, katakan azimutnya ialah 16 darjah 14 minit. Tapi kompas awak membaca 20 darjah. Oh, kompas awak sudah melebihi 4 darjah. Jadi tahu, kompas awak kena correction 4 darjah. Jangan buat main Perbezaan antara utara magnet ni dengan selisih kompas ni banyak. Jadi Syekh Tahir mengajar cara untuk membetulkan. Hebat. Syekh Tahir juga mengajar kalau nak gunakan theodolite. Saya belajar theodolite tu tahun 82. Syekh Tahir tahun 36 sudah menerangkan bila nak guna theodolite, dia sebut kata theodolite dalam parti kiraan tu. Tahun 36. Saya lahir 35 tahun selepas tu. Tapi dia telah menjelaskan mengenai theodolite. Dan dia kata theodolite ni dia kena rujuk utara. Dan utara ni ialah dengan kaedah tongkat istiwa untuk mendapatkannya. Kompas tadi dia kata adalah pedoman saku. Dalam Sabil Muhtadin, kompas tu kalau tak silap saya dia namakan Baitul Ibrah. Tapi dalam kitab-kitab nadir dinamakan pedoman saku. Pedoman saku kompas. Jadi kompas ini tidak boleh digunakan sebarangan. Hebatnya ulama ni. Dia tidak memberi kita kaedah. Dia tidak memberi kita kompas. Tetapi dia memberitahu cara untuk calibrate. 4 kegunaan garisan utara selatan yang dinyatakan oleh Syekh Tahir. Okey, dan yang akhir ialah dah tahu utara selatan tadi, kita boleh buat pelan untuk merancang kedudukan premis kita, masjid kita, surau kita. Ini juga diterangkan oleh Syekh Tahir. Hebatnya ulama ini, beliau bukan seorang ahli falak, beliau juga seorang jurutera yang merancangkan bagaimana dia planning nak buat mihrab. Saya masa membaca naskah ini, maaf sekali lagi saya beritahu bahawa saya ni adalah latar belakang ijazah pertama dalam hukum. Jadi saya baca ni, saya dapat gambarkan apa yang disuruh buat oleh Syekh Tahir. Dah tahu utara, selatan, timur, barat, tentukan kiblat. Dah tahu kiblat, buka panjang mihrab. Berapa gantai kiri, berapa gantai kanan. Tandakan terus garisan asas bangunan. Itu matlamat dia. Itu matlamat ilmu falak. Itu matlamat hisab.
Itu matlamat amali. Matlamatnya ialah daripada pendalilan, dari mana kamu keluar hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kita belajar mengenai teori planet rata, teori permukaan sfera, teori permukaan rata. Bukan makna saya sokong teori permukaan rata, tetapi ada konsepnya, ada konsepnya. Kemudian antara dua titik nak mendapatkan jarak dan sebagainya. Maka akhirnya kita kena tentukan arah kiblat di lapangan. Ini prinsip terakhir dalam aplikasi falak berkaitan ibadat. Dia mesti berakhir pada fieldwork. Itulah yang dibuat oleh Syekh Tahir. Okey. Habis tentang parti kiraan, dan saya kata saya tidak akan pergi lanjut. Nak pergi lanjut tu adalah berdasarkan minat untuk kita mentahqiq dan sebagainya. Okey. Kemudian ada jadual hitungan 34 pp. Itu dia berdampingan lah. Macam-macam jadual. Jadual tul matahari dalam 4 susunan, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Jadual mel matahari. Jadual mel matahari sepadan dengan tarikh burus. Ikhtilaf ufuk, pembetulan pembiasan. Kemudian adalah jadual nisfu qaus an-nahar. Jadual separuh siang bagi latitude tertentu dan longitude tertentu. Yang ni ada dinyatakan. Longitude mana yang dirujukkan? Kalau tak silap saya, longitude Pondok Tanjung, Pondok Tanjung di Taiping. Okey. Kemudian jadual penyamaan masa dan jadual waktu zuhri. Ingat, Syekh Tahir satu-satunya ulama, satu-satunya ahli falak yang menyamakan Rembang, Istiwa, tengah hari dengan Zuhur, Zawal, Gelincir. Saya selalu bila mengajar saya beritahu, itu khilaf. Apakah Zuhur itu selepas gelincir matahari? Tetapi menurut Syekh Tahir, Zuhur itu ialah selahzah. Titik tengah matahari itu sudah melangkaui. Masuklah waktu Zuhur. Justru itu dalam jadual Syekh Tahir, dia tak beritahu, tapi jadualnya dia menyamakan Zuhur dengan Istiwa. Jadi waktu Zuhur kita ambil saja daripada jadual, kita tambahlah pembetulan waktu sebagainya, sebab Zuhur itu daripada satu longitude standard. Longitude standardnya tu ada satu tempat yang dibagi tahu. Jadi dia kata berapa jauh engkau daripada longitude berkenaan. Kemudian kita beri pembetulan dalam bentuk jam dan kita dapatlah waktu Zuhur. Tu soal bila kita guna, kita nak tamkin 1-2 minit tu tak ada masalah lah. Jadi tidak ada isu. Istiwa tu Zuhur ke atau Zuhur terlambat sikit ke, tak ada isu. Sebab di akhir hitungan dia ada tamkin. Kita kena lihat epistemologi para ulama kita. Okey, ini jadual-jadual yang ada, yang sempat saya salin. Dan yang kanan sekali itulah contoh jadual waktu isyak bagi Pondok Tanjung Taiping. Sebenarnya lama juga saya mencari. Mana Pondok Tanjung? Mula-mula saya ingat kalau tidak ada perkataan Tanjung, tak ada Pondok, Tanjung, Penang. Sebab Syekh Tahir banyak duduk Penang. Tetapi dengan bantuan Ustaz Faizal Jabatan Mufti Perak, dapat cari kedudukan ni. Pondok Tanjung itu ialah satu lokasi di Taiping. Berdekatan dengan Gunung Semanggol tak silap saya. Kalau tak salah. Jadi tempat tu, mengapa tempat tu dirujukkan oleh Syekh Tahir? Adalah peristiwa tu, ada pondok situ. Ada pondok tempat dia mengajar dan sebagainya. Biasalah. Kalau saya lakukan hitungan falak, saya akan pilih kampung saya, Kampung Mountain. Saya akan pilih Lambu Buana. Saya tak akan pilih tempat saya sebarang lah. Tempat yang ada kenangan begitu. Saya akan pilih Kuala Lipis ke sebagainya. Tempat yang kita ada kenangan. Jadi begitu juga dengan Syekh Tahir. Bila dia pilih Pondok Tanjung, saya mencari-cari. Tapi akhirnya dapat. Betul. Betul bila kita forensik balik, kita lihat kepada contoh hitungan, dan kita lihat balik kepada perbezaan longitude, memang kita dapat lokasi itu, Pondok Tanjung Taiping. Kemudian jadual koordinat beratus-ratus tempat, dan jadual tempoh siang dan malam yang dinyatakan berdasarkan burus, berdasarkan tarikh burus dan perbezaan dengan tul rujukan tadi. Okey.
Kemudian saya akan bincangkan mengenai beberapa perkara yang akan ni, mengenai perkara-perkara lain, pungutan-pungutan lain, koleksi lain yang ada pada Syekh Tahir. Itu mungkin kita terlepas selama ni. Walaupun kita kata dalam koleksi Syekh Tahir itu banyak bahan, tapi kita biasa ambil yang particularnya. Tapi hari ini saya terbuka hati. Allah memberikan satu hidayah pada saya supaya membincangkan apa benda yang ada dalam kotak Syekh Tahir tersebut yang berkaitan dengan koleksinya. Walaupun itu bukan ditulis, tetapi dalam pungutannya, dalam koleksi surat persendiriannya, ada bahan-bahan ini. Pertama yang paling penting ialah takwim 100 tahun dahulu. Takwim Riyawiyah Natijah Lil Sanah. Takwim bagi wilayah Riau. Bagi tahun 1330 Hijrah. Apa guna kita kaji benda ni? Kita tengok, kita photostat, kita simpan. Kita tengok atau langsung kita tak peduli. Tetapi saya bila melihat daripada takwim ni, saya telah adaptasi yang ni dalam buku saya tak ingat 2019 ni sama ada buku saya dengan Perpustakaan Negara Malaysia, bab dalam buku ataupun proceeding seminar antarabangsa Perpustakaan Negara, saya dah tahqiq. Saya dapati bahawa sebagaimana anggapan saya dulu, takwim istimak hakiki sebenarnya tidak wujud dalam sistem takwim Malaysia. Ia wujud kerana ia diwujudkanlah. Tapi kalau mengikut sejarah tak ada. Maksud saya, para ulama kita sebelum tahun 80-an tidak menerima, tidak menggunakan takwim istimak hakiki. Takwim istimak wujud hilal. Itu dibuat kemudian. Wujud sebab dibuat kemudian. Tetapi kalau mengikut sejarah sainsnya, mengikut dokumen yang terakam yang ada, mustahil para ulama kita nak terima kaedah takwim hakiki, istimak hakiki. Kalau dia tahu istimak dah berlaku tapi bulan tak ada atas ufuk, anak bulan tak ada, nak dikatakan mula takwim, tak boleh, bercanggah. Soal dah ada 2 minit, dah ada 3 minit, itu soalan yang kedua. Soalan yang paling utama ialah istimak dah berlaku dan bulan wujud. Itu syarat paling utama. Maka berdasarkan manuskrip ini, saya dapati bahawa takwim yang ada ialah namanya takwim hisab hakiki. Iaitu bulan, istimak dah berlaku, bulan wujud di atas ufuk. Dia tidak bahagi dua. Istimak wujudul hilal dan istimak hakiki. Cuma istimak hakiki itu ada pada takwim-takwim Indonesia yang dibuat oleh Syekh Muhammad Wardan. Tapi tidak dibuat oleh ulama alam Melayu. Perkara itu ada. Saya bukan kata saya tak ada. Tetapi kalau kita bercakap mengenai perkembangan takwim di Malaya, di alam Melayu, kita tidak dapat membuktikannya. Buktinya yang ada pada takwim-takwim, sebenarnya ada banyak takwim yang 100 atau 120 tahun dahulu. Kemudian dinyatakan tentang fenomena matahari di birainya, ada di manzilah mana, ada di zodiak mana, berapa darjah, maka bila satu hari bulan. Itu disusun oleh Syekh Tahir. Takwim ini disusun oleh Syekh Tahir. Berada dalam koleksinya. Tadi saya kata tak semestinya. Tapi dalam koleksi surat persendirian tak semestinya benda itu ditulis Syekh Tahir. Oleh orang lain dia simpan. Tapi yang ni dia tulis. Grafiknya cantik, khadnya cantik. Ada gambar kot. Ni gambar dia. Ada juga keadaan cuaca, ada juga tentang ramalan. Awal panas sejuk, itu semua ikut musim. Dia bukan cerita bulan 12 ni diramalkan monsun hujan akan berlaku, tidak. Bulan 12 ni ialah musim luruan daripada hemisfera utara, sebab hemisfera utara musim solstice dingin, jadi luruan tu sampai ke Khatulistiwa akan mengalami sejuk basah. Itu kuantitatif. Dia bukan ramalan. Dia tak berkata berapa bulan akan berlaku banjir besar ke sebagainya. Tidak ada bukti. Jadi yang ni dengan bukti. Okey. Kemudian yang kedua ialah naskah Syekh Abdul Latif Tambi Al-Marakawi Al-Tangkerawi. Yang ni pun saya dapat dalam koleksi surat persendirian Syekh Tahir. Dan naskah ini tidak ditemui di mana-mana pusat sumber. Tidak dikatalogkan.
Naskah ini dicetak di Singapura, Pustaka Ikhwan. Ada dalam koleksi Syekh Tahir dan orang tidak pernah menyentuhnya. Orang tidak pernah menyentuhnya kecuali Baharudin Zainal. Sebab dia orang Melaka. Syekh Abdul Latif Tambi Al-Malkawi. Baru-baru ni saya berkenalan dengan cicit dia. Cicit dia ambil bina astrofizik daripada Australia. Bila saya menulis tentang datuknya, dia berminat untuk mengetahui. Dia beri gelaran Bahaudin. Bahaudin macam nama saya lah, saja saya tulis tu, tapi memang betul. Bahaudin kerana seorang guru yang sempurna pengetahuannya dan bijaksana. Bahaudin, bukan Baharudin. Jadi berdasarkan susul galur perguruan, Syekh Abdul Latif ini adalah seangkatan. Tapi Syekh Abdul Latif ni dia wafat awal, tahun 38 dia wafat dah. Saya tahun 38, umur dalam 60-an. Syekh Tahir wafat dalam tahun sebelum merdeka, 55. 55 tersilap saya. Jadi ini naskah yang ditulis oleh Syekh Abdul Latif Tambi Al-Malkawi dan ini juga saya telah adaptasi dalam buku saya yang hitungan tu. Jadi ini saya nak bagi tahu tentang benda-benda yang ada pada kotak surat persendian Syekh Tahir. Kalau nak lanjut dia kena satu forum khas. Ini menarik ni. Ini bukan manuskrip sebab dia bertulis bertype. Walaupun dia tahun 27, kalau ikut definisi manuskrip Melayu 7 tahun lagi jadi manuskrip lah. Tapi dia sebab ditulis Romanized tak menjadi manuskrip. Tapi amat penting. Ini adalah satu laporan Syekh Tahir tentang ketidakjujuran seorang jurutera British semasa menentukan arah kiblat Masjid Sultan Singapura tahun 1927. Selisih sampai 10 darjah. Dalam laporan ini, saya rasa laporan ini dua versi. Satu tulisan Jawi, saya tak jumpa tulisan Jawi dekat mana. Saya rasa saya ada, memang saya ada. Tapi yang saya jumpa sekarang ni ada yang bertype ni. Bukan saya, sebenarnya bukan saya dapat. Saya temui, tapi kita nak photostate tu ada banyak benda kita nak photostate, kita tinggalkan. Tetapi Jabatan Mufti Pulau Pinang semasa Ustaz Hardi berada di sana, dia dengan Jais, dia dapat kebenaran untuk scan benda ni. Dan saya dapat daripada mereka, saya rasa. Saya hilang yang versi Jawi tu, yang saya ada versi Romanized. Syekh Tahir mengadu tentang keadaan jurutera tadi. Jurutera tadi dia cakap jawatan kuasa masjid minta Syekh Tahir. Syekh Tahir datang daripada Pulau Pinang ke masa tu dia ada di Johor ke Wallahualam. Dia pernah berkhidmat di Johor, pergi ke Singapura tentukan. 3 bulan lepas tu dia datang, orang putih tu alih tanda. Dia kata orang putih tu salah, orang putih tu tunjukkan buku. Dia kata dengan apa, dengan AJK masjid tu, ini tanda dia yang betul. Tapi bila siap bangunan, dia buat juga tanda yang lama. Sampai sekarang lah, tapi ada diberi pembetulan serongan dalam pendanaan dalam masjid berkenaan. Dan saya rasa isu ini terdapat juga dalam catatan Syekh Abdul Latif Tambi Al-Malkawi. Dia pun pergi, sama-sama pergi. Lihat hebatnya ulama tu. Sama-sama pergi. Tengok apa yang berlaku, tengok bagaimana engineer yang khianat ini nak menganiaya orang Islam dari segi membuat masjid. Lebih lanjut kena tengoklah isu ni. Okey, ini juga saya temui dalam koleksinya mengenai formula untuk mengira jauh dan arah ke satu tempat menurut kaedah bahariah. Saya syak bahawa inilah catatan seseorang guru Penang Free School yang bernama Zainal Abidin yang dinyatakan oleh Syekh Tahir dalam halaman 27-nya. Saya syak. Jadi kena kalau National Geography ni disiasat lanjut. Tapi kita ni nak siasat macam mana, kerja banyak. Okey, dan anak butir Syekh Tahir Jalaluddin. Anak butir tu apa? Anak butir tu ialah betul-betul sebiji. Sebiji orang yang mewarisi Syekh Tahir, iaitu Haji Makhir bin Mat Taib. Haji Makhir bin Mat Taib yang yang terkenal sebagai ilmuwan falak. Haji Makhir Taib ini berasal daripada Kedah. Berhijrah ke Kuala Kangsar semata-mata nak dekat berada dengan gurunya Syekh Tahir Jalaluddin dan berguru dengannya. Jadi Haji Makhir Taib ini telah mendalami banyak perkara dan saya telah pernah melihat kepada koleksi surat persendian Haji Makhir Taib. Dan saya bercadang nak pergi sekali lagi di Akib Negara Ipoh, tapi belum kesempatan lagi nak melihat beberapa perkara bahan, kerana bila kita melawat satu pusat sumber tu tak semua kita dapat sekali, kita kena pergi 2 atau 3 kali. Jadi Haji Makhir Taib ini adalah
Terkenal kerana dia mempopularkan, mengadakan kursus, memajukan penggunaan mesin kira saintifik, memudahkan hitungan menggunakan almanak dan sebagainya. Okey, budaya intelek saya baca supaya masa tak mengizinkan sumbangan Syekh Tahir tidak terbatas pada naskah falak juga, malahan beliau menggunakan produk yang falak itu secara berkesan. Dia tidak menghasilkan, beliau membiarkan masyarakat menggunakannya, memantapkan aplikasi untuk mengelakkan sadu zaraih, untuk mengelak kerosakan pada agama. Beliau mengambil kira soal dunia akhirat, soal kuantitatif, kualitatif, soal kepelbagaian ilmu dan sebagainya. Beliau bukan semata-mata meja dalam fiqah Syekh Tahir ni. Beliau juga meja dalam pendidikan, dalam tauhid, dalam bahasa. Banyak syair-syair dia. Kalau kita baca buku Prof. Suhaimi USM, ada syair-syair Syekh Tahir. Kita juga terkenal, Syekh Tahir juga terkenal dengan konfliknya dengan golongan-golongan agama yang lain, kaum muda, kaum tua dan sebagainya. Dan seperti saya kata tadi bahawa Syekh Tahir juga bertanggungjawab membuang unsur-unsur ilmu nujum, ilmu bintang 12 dari skop ilmu falak. Ini jelas dalam Natijah Ahmadiyah yang dicetak selama lebih kurang saya rasa dalam 20 tahun. Khazanah Fataniyah ada cetakan ni, dan saya ada sebahagian daripadanya. Dia macam takwim biasa. Buat apa saya photostat takwim dulu-dulu? Tapi sebenarnya dalam rujukan itu ada cerita-cerita, keterangan-keterangan Syekh Tahir mengenai ilmu nujum, mengenai tarikh, mengenai kedudukan buruj. Jadi kita boleh mempelajari kegunaannya, tidak rugi photostat kita beli dengan Khazanah Fataniyah. Budi dan bahasa, Syekh Tahir merupakan seorang yang kaya budi bahasanya, mengenang jasa orang lain, menukilkan nama orang lain dengan kata-kata pujiannya. Di antaranya beliau memuji gurunya Syekh Abi Fadhal, guruku yang mulia, taulan yang berbahagia. Begitu juga dengan pujiannya terhadap Alama Syekh Muhammad Yusuf Akhayat, Syekhul Islam tahun 1915 yang pernah menjadi gurunya. Beliau juga sentiasa mendoakan anak-anak muridnya dalam setiap kata-kata pengantar dalam halaman dan makalah dalam khutbah kitabnya. Begitu juga dengan penggunaan bahasa yang indah pada makalah-makalahnya, pada tajuk-tajuknya. Tajuk Fatih Quran, tajuknya Fatih Quran, tajuknya jadual sepanjang hayat, tajuknya pilihannya berulang-ulang, Nukhbatul Taqrirat, dan penggunaan istilah seperti Fatih Quran, Paku Alam, Lintang Negeri, Lanjut Negeri, Jam Kerajaan. Jadi dia memperkenalkan penggunaan istilah bahasa Melayu bagi saya sesuatu yang menjadi khazanah bagi orang Melayu, bagi kita untuk mengkaji. Lintang Negeri, Lanjut Negeri. Tak puas hati kita gunakan garis lintang, garis bujur. Tak puas hati kita gunakan latitude dan longitude. Itulah bangsa Melayu kita. Bahasa kita begitu cepat berubah mengambil bahasa orang dan sebagainya. Kalau saya kata bahawa paksi kutub itu ialah paku alam. Paku alam. Jadi kelakar paku alam. Kenapa paku alam? Sebab bintang itu tidak bergerak, tidak terbit, tidak terbenam, maka dinamakan paku alam. Okey. Sesungguhnya macam saya beritahu tadi bahawa karya Syekh Tahir ini telah menonjolkan bahasa Melayu dan bahasa Arab. Sekurang-kurangnya bagi saya sendiri, saya tidak tahu bahasa Arab, bila saya baca naskah Fatih Quran banyak membantu saya dalam mempelajari rubuk mujayyab dan sebagainya. Begitu juga dalam jadual-jadual. Dan Syekh Tahir juga mendahului zamannya apabila dia menggunakan istilah takwim hijri, bukan takwim hijrah. Takwim miladi, bukan takwim masihi. Antara kata nama dengan kata kerja. Benda tu kita tak perasan. Kita gunakan sampai tahun 90 baru kita ubah. Baru Jakim ubah. Tapi Syekh Tahir dalam menaskah dia tahun 1936 dia telah ubah. Dia telah ubah. Jakim hanya ubah tahun 1990-an. Dan ketika itu juga dia konflik dengan golongan muda yang selesa dengan taklid muda, dengan taklid buta, yang tak nak terima aplikasi sains, yang anggap sesat dan sebagainya. Dan penggunaan falak ini sebagai melampau, agama tak suruh, menyusahkan. Jadi ada ulama yang menentang. Ini boleh dilihat dalam koleksi persendiriannya yang perbalahan dia. Dengan satu mufti negeri, perbalahan dia dengan kiblat pun ada. Dengan kiblat tu kalau tak selesai As-Sur Al-Jawahir.
Kemudian dengan mufti tu, saya tak nak sebut nama mufti di selatan Semenanjung mengenai ru'yah dan hisab. Tapi kedua-duanya mengenai hujah. Kita baca sebab kita nak tahu hujah mereka. Kita nak tahu ketinggian ilmu mereka. Bukan kita nak menyemarakkan konflik yang telah menjadi sejarah sebagainya. Semua ini memantapkan kewibawaan Syekh Tahir Jalaluddin sebagai pencetus kemodenan ilmu falak. Bukan sahaja di tanah Melayu, malahan meliputi sebahagian besar alam Melayu. Naskah Fatih Qira'at ini disebabkan sebagai naskah teragung. Naskah Fatih Qira'at ini disifatkan oleh sekurang-kurang oleh Katsir. Katsir ini dibuat buku Asy-Syamsu wal Qamar bi Husban. Katsir ini dibuat buku mengenai matahari dan bulan dengan hisab. Dia mengakui bahawa naskah Syekh Tahir inilah naskah yang paling agung. Naskah falak paling agung sebab ia pencetus kemodenan. Bukan saja di tanah Melayu, malahan meliputi kepada keseluruhan alam Melayu. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan ilmu. Dan ilmu itulah yang menyerbak harum, yang kita sebut namanya, yang kita ulang-ulang, yang kita buat inovasi, yang kita lihat bagaimana ulama dulu telah menjadikan inovasi mereka itu, hasil mereka itu sebagai wasilah untuk mencapai keridhaan Allah. Semoga Allah SWT merahmati ruhnya, ruh Syekh Tahir Jalaluddin, memelihara akan dia dan guru-guru sebelum dan selepasnya, digunakan ganjaran atau wakaf ilmu yang ditinggalkan yang tidak ada tolak bandingnya, yang tidak ternilai. Dan saya juga memohon supaya agar saya juga mendapat ganjarannya serupa apabila sampai masanya nanti. Jadi saya rasa setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Dan seperti saya beritahu tadi bahawa perbincangan mengenai Fatih Qira'at ini telah saya ulang sejak tahun 2005 bila Jabatan Mufti Pulau Pinang membuat munakasyah mengenai Syekh Tahir dan Abdullah Fahim. Tahun 2005 saya dah tahqiq Fatih Qira'at. 2005 berapa tahun? 15 tahun. Kemudian saya perbaiki sedikit. Pada Syawal 1441 lepas, ada Persatuan Pendidikan Sejarah minta saya ulas buku-buku lama. Dan pada bulan Maulud ni, alhamdulillah, dalam kesibukan pun dan rasa macam ada kurang sihat sikit 2-3 hari ni, saya juga menyiapkan mengubah daripada tahqiq chapter ke chapter kepada membincangkan beberapa aspek lain tentang ilmu falak. Jadi saya minta maaf kalau ada yang terkasar bahasa dan sebagainya. Saya serahkan semula kepada moderator, saudara moderator. Alhamdulillah. Terima kasih Prof di atas perkongsian ilmu tadi. Begitulah hebatnya ulama falak silam. Naik kapal pun boleh buat buku. Tidak ramai yang macam ni sekarang ni. Yang ramainya yang level-level macam saya. Yang kira rumus pun pakai kalkulator sedikit pun dapat syntax error. Macam itulah. Mudah-mudahan negara kita akan melahirkan semula ulama-ulama falak yang hebat ini pada suatu hari nanti insyaAllah. Baik Prof, di sini ada beberapa soalan daripada kita punya penonton. Saya sharekan di sini untuk Prof jawab secara langsung insyaAllah. Soalan daripada saudari Nurul Atikah Zulkifli. Assalamualaikum doktor. Saya ada 2 soalan tapi dia ada 2 soalan. Soalan yang pertama, relevankah ilmu falak menjadi satu pengkhususan ilmu di dalam sistem pendidikan moden sekarang? Kemudian nanti saya akan share soalan yang kedua. Silakan Prof untuk Okey, soalannya relevankah ilmu falak? Mana soalan? Relevankah ilmu falak menjadi satu pengkhususan ilmu dalam sistem pendidikan moden? Okey. Setiap ilmu tu relevan. Walau bagaimanapun, kalau kita nak jadikan ilmu falak itu sebagai satu ilmu yang khusus, ia perlu mengambil kira perkembangan teknologi inovasi yang berlaku. Kalau kita bercakap mengenai kaedah lama sebagainya, ia tentu tidak relevan. Tetapi apabila kita nak membuat inovasi, kita kena tahu kaedah lama. Jadi begitu juga dengan
dengan apa? Dengan sukatan kita. Kita tak boleh terikat dengan sukatan lama. Dia mungkin boleh menjadi satu topik saja, tetapi akhirnya kita kena lihat kepada astronomi secara menyeluruh dengan dia punya tata kaedahnya, dengan skopnya. Sekarang skop peralatan, takkan kita nak belajar peralatan rubuk menjayap lagi. Tentu kita nak gunakan software dan sebagainya. Takkan kita nak gunakan alat tracking menggunakan bayang. Sudah tentu kita nak gunakan alat yang tracking gunakan sensor sebagainya. Sekarang kita bercakap mengenai kenampakan anak bulan. Takkan kita nak lagi dengan persaksian. Kita juga nakkan saksi itu disokong oleh kaedah-kaedah moden dan sebagainya. Sama ada benda tu boleh jadi hukum, ia ilmu. Jadi bila nak ilmu, maka ia perlu ada satu fokusan. Cuma bagi jawab dalam sistem pendidikan moden ni, apa pun subjek yang kita namakannya, astronomi Islam ke, ilmu falak ke, sejarah sains ke sebagainya, maka kita kena mengambil kira yang lama dan yang baru. Tapi kita kena ingat bahawa yang lama itu ada tujuan untuk kita membuat inovasi dan untuk kita melonjakkan pengetahuan ataupun tata kaedah penaan. Dan saya selalu beritahu bahawa mengapa saya minat manuskrip. Saya minat naskah nadir sebab daripada situ saya nak melihat bagaimana para ulama kita memajukan ilmu falak. Kaedahnya digunakan untuk melihat kemajuan kaedah. Budaya inteleknya untuk kita ambil iktibar, untuk kita beritahu pada orang, walaupun bukan untuk saya sendiri dan sebagainya. Okey. Soalan kedua daripada saudari Nurul Atikah Zulkifli. Saya sharekan di sini. Ada tak Syekh Tahir membincangkan kaedah menghitung anak bulan? Jika ada, apakah nama kitab? Okey. Seperti mana yang kita ketahui tadi bila kita bincang dapat kiraan dia banyak pada konsep astrometri dan waktu solat kiblat. Dan anak bulan macam mana? Anak bulan macam mana? Anak bulan macam mana? Walaupun saya tidak dapat memberikan nama kitabnya, tapi saya kata dalam takwim tu, dalam takwim Syekh Tahir tu, dia ada cara-cara, dia ada result, keputusan kiraan anak bulan dan sebagainya. Jadi tentu ada kaedahnya. Walau bagaimanapun bila kita lihat kepada pungutan surat persendiriannya, ada banyak catatan-catatan, ada banyak catatan-catatan kaedah hitungannya, dan ketika itu beliau masih menggunakan sistem munajimin. Tidak ada sistem almanak lagi ketika itu. Dan yang saya nampak ketara Syekh Tahir ni dia tidak memajukan almanak. Kalau ada almanak apa, digunakan almanak Islam lah, Zik al-alamah berdasarkan taman Islam. Dan mungkin dia pun menyedari bahawa Zik al-alamah taman Islam tu dia ada banyak correction dan sebagainya. Tapi maklumat yang diberikan oleh Syekh Tahir dalam takwim-takwim yang dicetak, baik takwim 13 berapa tadi, yang Riau tu, takwim Riau tadi ataupun takwim Ahmadiyah tadi, saya ada menyemak kaedah-kaedah kedudukan-kedudukan anak bulan yang dia bagi begitu, dia memang tepat. Jadi bermakna dia itu tidak diberitahu pada masyarakat, tidak disebarkan sebab dia nak masyarakat jadi pengguna saja. Lagipun mungkin keadaannya bila buat takwim, isytihar dan sebagainya. Cuma pada orang tertentu mungkin ada diajar kaedah hitungan. Kalau saya lihat kepada koleksi Ahmad Khair anak muridnya, itu dia banyak menggunakan almanak dan kebanyakannya adalah almanak moden. Okey. Baik, terima kasih Prof di atas jawapan kepada soalan para penonton tadi. Baik, tuan-tuan para penonton sekalian, tadi Prof ada menyebut berkenaan rubuk mujayyad di dalam webinar kita pada hari ini. Jadi sebagai kesinambungannya, kita akan menjemput lagi sekali Profesor Madya Doktor untuk bersama-sama kita
pada 27 November 2020, iaitu pada hari Jumaat ini, untuk mengupas lebih lanjut mengenai Ar-Rubu'ul Mujayyab. Mungkin Profesor ada pesanan berkenaan tentang webinar kita pada Jumaat ini kepada para penonton. Silakan. Okey, berdasarkan permintaan penganjur, pada peringkat awalnya dia nak buat beberapa siri, tapi saya tak sanggup lah. Dan masalah masa, bulan 12 saya agak sibuk sikit. Jadi kita buat kulasah sajalah untuk ada 2 slot yang masih tertinggal, 29 hari bulan dan 4 hari bulan 12 sekali lagi. 4 bulan 12 tu saya nak buat penutup, tapi pada hari 27 hari bulan nanti saya cuba nak menunjukkan bagaimana Rubu' Mujayyab ini telah diadaptasi, telah digunakan sebagai kaedah hitungan analog, menyamai mesin kira saintifik. Jadi saya tidak akan pergi lebih awal tentang bulatan-bulatan yang ada, tentang garisan-garisan yang ada, bagaimana nak dapatkan ba'du putu, bukan, saya tak akan pergi. Tapi saya nak tunjukkan bahawa ini adalah rumus cosinus bagi our angle, bagaimana nak diselesaikan dengan Rubu' Mujayyab. Sebab masa kita sejam je, hari Jumaat sejam setengah. Dan begitu juga rumus tangent, rumus kiblat. Bagaimana rumus kiblat tu yang kita gunakan rumus tangent tu, rumus Napier tu nak kita selesaikan dengan Rubu' Mujayyab. Sebenarnya ada jalan, ada cara. Jadi kalau dengan cara begini, kita boleh tulis formula macam biasa, tulis formula selesai. Tetapi dalam Rubu' Mujayyab yang secara tradisional, kita tak tengok formula, kita tengok arahan operasi deskriptifnya. Letakkan benang di sini, letakkan muri pada tamam ardugalat, pindahkan ke kaus. Itu operasi deskriptif. Walaupun operasi deskriptif digunakan sebab saya nak selepas daripada operasi berkenaan dapat ba'du putu, kita tulis. Dapat semutlak kita tulis. Macam mana kita nak dapatkan our angle? Setakat tu saja mungkin memadai untuk 1 jam yang akan, 1 jam setengah kita bincang. Kemudian saya bercadang untuk menunjukkan bagaimana saya modify rumus tangent supaya ia menjadi padan dengan rumus penggunaan Rubu' Mujayyab. Sebab Rubu' Mujayyab dia hanya boleh kira sinus saja. Dia tak boleh kira sinus, boleh tapi panjang cerita. Jadi satu cara, kalau ada fungsi cosinus, kita jadikan tamam sinus. Kalau ada fungsi tangent, kita jadikan sinus bahagi tamam sinus. Itu kita akan lihat nanti. Bagaimana menariknya, bagaimana analognya penggunaan sekuan sinus pada hari Jumaat insyaAllah. Kalau dikurniakan kesihatan yang baik, saya dapat bersedia. Tapi kadang-kadang saya ni, kalau saya tak sihat, saya mengajar, saya jadi sihat. Kalau saya tak sihat, saya buat tak sihat, saya lagi tak sihat. Jadi kalau saya batuk-batuk, sakit-sakit badan, pening kepala, lebih baik saya bercakap. Kalau saya tak bercakap dengan orang pun, saya bercakap dengan manusia saya sendiri. Itu lebih memanaskan badan saya. Jadi insyaAllah semoga dikurniakan kesihatan yang baik pada saya dan pada tuan-tuan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan tidak jemu-jemu Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan menjemput saya, dan saya pun tak sabar untuk menghabiskan 2 siri lagi. Semoga yang penting ialah manfaat kepada peserta lah. Saya tak pasti sejauh mana manfaatnya. Saya rasa Jabatan Mufti kena buat satu survey lah, saya nak tahu. Walaupun setiap webinar saya semasa langsung mungkin dalam 20-30 orang, tetapi selepas beberapa hari dia naik pada 200-300. Ada difahamkan yang awal dulu sampai 10,000 saya tak tahu, awam beritahu. Jadi nak tahu kesannya pada masyarakat. Kesannya, adakah webinar ni berkesan untuk menyampaikan ilmu falak kepada masyarakat. Sebab saya cuba aturkan PowerPoint tu dalam keadaan yang dia dalam bentuk yang panjang, ayatnya panjang supaya peserta boleh baca dan sebagainya. InsyaAllah kalau dikurniakan kesihatan dan kesempatan, saya akan jadikan dalam bentuk e-book. Terima kasih sekali lagi kepada Ustia, Ketua Pengarah Mufti, pegawai-pegawai, Encik Rizwan. Saya nampak tadi nama Rizwan macam Syekh Muhammad Rizwan. Bukannya Syekh tu bawah. Syekh Muhammad Rizwan.
Saya mengucapkan terima kasihlah kerana sabar dengan saya dan terus menjemput saya. Sekali lagi, saya doakan terbaik untuk para pelajar saya. Dia ikut perangai Syekh Tahir lah. Sentiasa mendoakan terbaik untuk pelajar saya. Saya mendoakan yang terbaik untuk para penonton webinar ini. Dan doakan saya juga untuk kita sama-sama dapat berkongsi ilmu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi baik, sedikit pesanan kepada para penonton. Sekiranya untuk lebih memahami tentang topik rukuk mujayyab pada hari Jumaat ini, tuan-tuan para penonton sekalian bolehlah mendownload stiker rukuk mujayyab daripada Google untuk sama-sama kita mempelajari lagi lebih mendalam tentang peralatan tradisional falak ini, insya-Allah. Baik, sehingga kita berjumpa lagi pada webinar yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.